Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit tentang bateri kereta. Ini bukan cerita pasal bateri canggih lithium ion, tidak, ini cerita pasal bateri 12 volt yang biasa kita jumpa dalam kereta kita. Jadi teknologi bateri 12 volt yang ada dalam kereta kita ni biasanya ialah teknologi lead acid bateri, iaitu dia menggunakan asid dan lead plumbum dalam bateri itu. Jadi ini adalah satu teknologi sebenarnya yang agak lama, dia pertengahan abad ke-19 tahun 1860 kalau tak saya ianya dicipta. Jadi ianya mula digunakan dalam kereta apabila kita menggunakan electric starter dalam kereta. Jadi electric starter ni dia mudah, kerja dia kita nak startkan ke enjin je. Lepas kita dah start enjin tu, kereta tu selalunya tak memerlukan bateri lagi dah. Pasal kita tengok kereta zaman dulu-dulu macam Henry Ford punya Model T pun, lepas dia dah crank, kereta dah boleh jalan, tak perlu ada bateri. Apa yang perlu sekarang ada dalam kereta tu ialah satu bateri untuk memulakan kereta saja. Dan bateri lead acid ni memang sesuai kerana dia boleh menghasilkan arus yang banyak untuk jangka masa yang pendek. Itu yang diperlukan oleh starter motor lah untuk startkan kereta tu. Once dah start, alternator akan take over, dah tak perlu lagi bateri ni. Dan bateri ni pula ialah satu benda yang kita kena tukar secara berkala lah. Tengok nasib lah, kadang-kadang 2 tahun setengah, 3 tahun, ada sampai 4 tahun. Jadi selalu juga kita kena beli bateri ni. Tapi dia tak cukup selalu untuk kita tahu segala-galanya tentang bateri. Jadi hari ni kita nak tengok 7 mitos utama tentang bateri kereta, dan kita tengok apa yang betul dan apa yang tak betul. Jadi mitos yang pertama ialah bateri maintenance free ni lebih bagus daripada bateri old school yang boleh top up bateri. Saya ceritakan ini dengan sebagai pemula kerana kalau kita pergi nak beli bateri sekarang lah, saya rasa kebanyakan kita akan ditawarkan pertama sekali dengan bateri maintenance free ni. Dan jarang kita nak dapat tengok orang offer kita punya bateri untuk top up ni. Jadi kenapa orang kata bateri maintenance free ni lebih bagus? Sebenarnya sebab okeylah, kita zaman sekarang ni memang semua orang komplain tak ada masa kan. Masa bila kita nak check bateri, ada ke masa nak check air bateri lah, air washer fluid lah, air radiator lah, minyak brake semua nak check? Ada ke masa nak check tiap-tiap minggu ke, atau kurang-kurang sebulan sekali? Mana ada, ujung minggu nak main Facebook, lepas tu nak layan budak-budak, lepas tu nak pergi kedai yang IG famous kan, ambil gambar sambil makan kambing perak, rimau menangis. So mana ada masa. Jadi sesuailah dengan zaman sekarang. Itulah pasal benda ni semakin popular kerana ramai juga orang yang memang tak nak tahu pasal kereta dan tak nak tahu pasal bateri. Dia tahu pasang, aku pakai 2 tahun setengah, 3 tahun, tukar, tak ada masalah, no problem, settle. Tapi masalahnya, ini mitos kedua pula. Ada orang kata, terutamanya geng-geng yang old school sikit lah, dia kata bateri yang top up ni dia tahan lebih lama daripada bateri maintenance free. Betul ke? Jadi ceritanya sebenarnya orang-orang old school ni, dia pasal dia dah biasa top up dan bateri-bateri yang pada dia orang lah, bisa dia orang pakai pun memang rasa macam tahan lebih lama daripada yang sekarang ni. Sebenarnya kalau kita tengok bateri ni sama, katalah kita ada dua bateri yang sama, satu yang old school boleh top up, satu yang maintenance free, dan dua-dua ni dibuat hari ni. Jadi kita ambil daripada kilang dan kita gunakan, dua-dua bateri ni akan sama dia punya jangka hayat dia, provided that dia punya acid dia punya lead plate dia design sama, ketebalan semua sama, exactly the same, cuma satu seal dan satu tak seal. Kemungkinan jangka hayat dia lebih kurang sama je, antara 3 hingga 5 tahun maksimum lah boleh pakai. Lepas tu dia dah ini maksimum lah. Maksudnya bila kita dah pakai, dia akan kurang sikit lah, mungkin 4 tahun lah tahan kalau lama pun. Jadi dia akan sama lebih kurang. Cuma ada berbeza atas dua dasar sebenarnya. Yang pertama sekali ialah kan cara bateri ini dibina. Maksudnya kalau kita tengok bateri yang lead acid yang boleh top up tu, ianya ada lubang kan. Jadi apa yang berlaku ialah bila kita nak beli, kalau dulu kita tengok kedai tu akan tuang dulu dia punya acid dia dalam bateri, dan kemudian dia akan charge sekejap dan baru dia bagi kat kita pasang. Tapi kalau untuk bateri yang dah seal ataupun maintenance free ni, dia semua dah seal. Jadi tokey kedai tu dia tak boleh nak masukkan acid tu. Masa bila acid tu masuk? Acid tu masuk masa dikilang. Dan benda ni pasal dia duduk dalam acid bath, dia ada jangka hayat yang tertentu lah. Paling-paling lama pun 5 tahun lah. Dia boleh duduk dalam tu, masih lagi boleh berfungsi. Dan jangka hayat ni kita tak boleh nak buat apa dah. Dia akan bermula daripada mari kita tuang asid tu masuk dalam bateri. Dan daripada situ kita tahu bahawa jangka hayat untuk bateri yang maintenance free bermula di kilang, tetapi jangka hayat untuk bateri old school yang boleh top up bermula masa hari pertama ia dituang dengan asid di kedai. Selalunya mungkin 2-3 hari sebelum kita belilah, pasal dia dah agak dan dah buat dulu, atau mungkin seminggu sebelum kita beli. So kat situ mungkin ada satu punca kenapa bateri itu akan tahan lebih lama. Jadi disebabkan umur bateri yang maintenance free ni bermula di kilang,
Awak nak beli bateri maintenance free ni, wajib awak periksa dia punya manufactured date. Kalau awak tak tahu, awak tanya penjual tu, suruh tunjuk mana dia manufacturing date dia. Kalau dia tak mau tunjuk, jangan beli bateri pada dia. Itu je, senang je cerita dia. Yang keduanya ialah tentang cara penggunaan tu sendirilah. Maksudnya, bateri yang boleh top up ni, dia memang dia akan boleh tahan dengan lebih lama kalau kita jenis orang yang rajin nak buka bonet dan check bateri. Kalau kita rajin check bateri dan kita top up, ni akan menjadikan bateri itu tahan lebih lama. Jadi kenapa kena top up? Sebab bateri ni dia memang sama ada dia punya maintenance free ataupun yang biasa, dia tak airtight seal. Dia akan ada venting ataupun injap untuk membolehkan tekanan keluar. Ini sebab bila bateri tu dia panas ataupun ada tindakan kimia dalam tu yang menyebabkan tekanan meningkat dalam bateri. Kalau tak boleh nak lepaskan tekanan tu ataupun kurangkan tekanan tu, bateri akan meletup kan. Jadi kalau tidak, maksudnya kalau ada injak yang boleh mengeluarkan udara, maksudnya dia bukan airtight seal. Kalau dia bukan airtight seal, evaporation ataupun pengeluapan akan berlaku. Jadi bila pengeluapan berlaku, tahap cecair dalam bateri itu akan berkurangan. Dan untuk bateri yang jenis lama ni, kita top up dengan air suling. Itu dia. Tapi kalau bateri yang maintenance free, tak boleh top up. Cuma cara dia venting tu ataupun cara dia terpeluak dan mungkin resepi asid dalam tu dengan mungkin berbeza sikit lah. So dia boleh juga tahan lebih kurang sama dengan bateri yang boleh top up. Tapi selalunya dia tak boleh sama lama lah dengan bateri yang boleh top up tu. Tapi itu juga memerlukan awak sebagai seorang yang old school juga. Bateri old school memerlukan orang yang old school untuk menjadikan ianya tahan dengan lebih lama. Dan mitos yang ketiga, bila kita dah tengok macam tu, mulalah orang kata, sebenarnya itulah bateri yang baru ni memang tak power lah. Memang tak kuat pun, power dia tak kuat tu pasal dia tak tahan lama. Jadi sebenarnya di sini nak kata betul pun tak, nak kata tak betul pun tak. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia mungkin ada dua sebab lah kenapa bateri moden ni mungkin nampak macam kurang hayat dia. Yang pertama sekali, di zaman yang banyak persaingan kan, makin canggih ni, company kereta pun tiap-tiap kali dia jumpa dengan supplier, dia akan cakap boleh tak hasilkan sesuatu yang spek sama tapi mungkin murah sikit. Tiap-tiap tahun dia akan minta lah 3% ke 2% lebih murah. So pembekal bateri pun mungkin tahun tu dia kena bekalkan bateri spek sama harga murah sikit, ataupun spek bagus sikit tapi harga sama. Dan especially bila aftermarket, itu lebih betul lagi lah. Pasal orang yang buat bateri aftermarket, dia lagi banyak bersaing. So dia orang kena cari jalan untuk menghasilkan bateri yang lebih murah, tetapi mempunyai jangka hayat yang masih lagi orang tak marah lah. Maksudnya tahan 2 tahun setengah, 3 tahun tu okey lah. Walaupun dulu bateri mungkin bapak kita kata 4 tahun bateri saya tahan, 4 tahun setengah, ada yang sampai 5 tahun tahan. Tak, sekarang dah tak dapat lah. Memang paling lama saya punya bateri pun mungkin 2 tahun setengah dekat 3 tahun. Selalunya 3 tahun tu dah memang kena ganti dah. Itu satulah. Dan yang keduanya juga, disebabkan kereta zaman moden ni dia memerlukan power yang banyak. Disebabkan dulu mungkin barang-barang elektrik dalam kereta tu tak banyak lah. Yang ada starter motor, lampu, wiper, radio, aircon. Sekarang ni power seat, power window, sunroof, ini dengan bluetooth, chargingnya apa, bagaimana ni dalam kereta tu, semacam-macam komputer ada. So kereta tu sebenarnya memerlukan kuasa yang lebih banyak, lebih tinggi pada setiap masa. Kebanyakan kuasa ni dibekalkan oleh alternator, bukan daripada bateri pun. Tetapi apa yang berlaku ialah kereta-kereta moden ni dia menggunakan CAN bus untuk communicate, pakai komputer basically, pakai electronics, dan benda-benda ni selalunya sensitif kepada perubahan voltan. Jadi apa yang berlaku ialah bateri-bateri yang lama ni, ataupun mungkin spek agak lama sikit dah bagi murah kan, dia kadang-kadang dia punya power dia tu dia tak macam bateri. Kalau kita pakai bateri alkaline ke lithium ion ke, dia straight bunyi pop dia habis. Tapi bateri-bateri lama dia macam turun perlahan-lahan. Jadi bila dia turun sampai satu tahap voltan minimum, bateri tu, kereta tu akan baca voltan tu tak sama dengan piawai. Bila bacaan voltan piawai ni selalunya yang digunakan sebagai diagnostik lah untuk tengok kesihatan kereta. Jadi bila dia baca bateri mula-mula tu voltan dia tak betul, dia tak bagi start lah. Dia takut ada apa-apa kerosakan yang akan menyebabkan kerosakan yang lebih teruk lagi pada kereta. Itu yang menyebabkan kadang-kadang bateri tu mungkin okey lagi, tapi untuk kereta moden dah tak boleh pakai dah. Mitos yang keempat ni sambung dia cerita yang bateri dulu lagi power lah. Tu orang kata bateri yang lebih berat ni lebih bagus. Bateri dulu mungkin macam lebih berat sikit lah. Tu pasal orang kata lebih berat lebih bagus. Yang ni ada betul dia sebenarnya. Sebab komponen utama dalam bateri tu ialah lead plate tadi tu lah kan, plumbum tadi tu.
Dia plumbum ni dia berat tau. Jadi kalau lead plate tu lebih tebal, lebih berat, sebenarnya bila dia lebih tebal dia tahan lebih lama lah. Itulah sebabnya orang kata kalau bateri tu lebih berat dia lebih bagus. Tetapi masalahnya sekarang ada juga pembekal bateri, pembuat bateri yang mungkin jenama-jenama yang tak famous, yang tak tersohor, dia menipu dengan meletakkan konkrit kat bawah lantai bateri dia. So kita angkat rasa berat, kita rasa yakin, tapi sebenarnya lead plate dalam tu mungkin lebih nipis daripada biasa, dan itu sebab bateri tu mungkin tak tahan sebegitu lama macam bateri dulu-dulu. Dan yang kelima, ni nak tengok bateri tahan pula kan zaman sekarang ni. Dah kata bateri yang dulu tak berapa tahan. Ada ke bateri teknologi yang boleh tahan dengan power draw kereta moden sekarang ni? Ada. Jadi orang kata mitos yang kelima ni, orang kata bateri yang mahal-mahal ni sebab jenama je. Betul ada je lah yang sebabkan jenama saja, tapi sebenarnya ada teknologi baru yang digunakan. Jadi ada dua teknologi baru yang sekarang sedang digunakan, iaitu jenis bateri gel ataupun AGM. Bateri AGM ni maksudnya absorbent glass mat. Yang gel tu ialah dia menghasilkan asid tadi dibentukkan dalam bentuk gel lah. Jadi ini menyebabkan dia lebih terkawal lah dia punya pH dia apa semua, dan benda tu dia boleh hasilkan dengan kualiti yang lebih tinggi dan boleh tahan lebih lama dan dia tak boleh tumpah. So kalau you nak position pelik-pelik pun boleh. Dan yang AGM ni pula dia menggunakan lebih kurang teknologi yang sama tapi tidak menggunakan gel. Dia gunakan mungkin asid yang lebih pekat, tetapi apa yang dia lakukan ialah dia tuangkan asid tu ke dalam glass fiber punya mat. Jadi the glass fiber mat tu soak lah. So AGM tu maksudnya absorbent glass mat ataupun glass fiber mat. Jadi dalam dua-dua jenis ni dia mungkin lebih canggih lah, bahan-bahan tu lebih canggih dan lebih mahal untuk dihasilkan. Dan oleh sebab itulah teknologi ni lebih mahal. Tapi tampaknya setengah-setengah kawan kita yang pakai kereta-kereta Eropah ni pun masih komplain benda yang sama. Bateri 2 tahun lebih dah habis juga. Ada kadang-kadang tak sampai 2 tahun bateri dah kong nak kena tukar juga. Jadi apa yang berlaku begitu dan kenapa dia orang gunakan bateri AGM ni? Jadi antara sebab kenapa dia orang gunakan bateri AGM ni tadi ialah kerana cerita masalah tadi lah, kuasa yang diperlukan tu banyak. Jadi untuk bateri AGM ni selalunya dia orang reka bentuk sebagai bateri hybrid. Maksudnya apa tahu? Okay, bateri yang lead acid dulu tu hanya untuk starting motor kan. So dia boleh menghasilkan arus yang tinggi pada jangka masa yang pendek. Tapi ada lagi satu jenis bateri yang juga lead acid tapi deep cycle. Yang ni dia orang guna untuk apa tahu? Golf buggy. Golf buggy dia boleh charge, guna sampai habis, charge balik ulang. Lead acid bateri yang untuk starter dia tak boleh macam tu. Dia you pakai drain sampai habis dia kong. You buat 2-3 kali dia tak mau nak charge dah. Tapi untuk yang deep cycle ni dia boleh. Dan juga deep cycle ni boleh menghasilkan arus yang sederhana tinggi berterusan kan. Yang ini tak boleh tadi, dia tak suka macam tu. Dia kan cepat draw power dia. So bila untuk kereta-kereta moden ni terutamanya yang ada stop start teknologi lah. Jadi bila kereta tu nanti berhenti kat traffic light, sistem dalam kereta masih lagi berjalan. Kalau aircon tak berjalan pun blower jalan. Setengah kereta gunakan electric pump untuk dia punya compressor, dia akan jalan. Masuk dalam tu blower, radio, mungkin electric seat, electric apa benda lagi lah. So kalau apa-apa you pakai dia kena boleh provide the power. So oleh sebab itu bateri yang AGM ni banyaknya hybrid antara deep cycle dengan starter bateri. Jadi bila dia ada dua-dua benda ni dan juga kereta tu mempunyai stop start dan juga nak kena selalu start, ini yang menyebabkan bateri itu dia sendiri tak dapat tahan begitu lama. Apa penyelesaian dia? Ada penyelesaian dia. Boleh beli bateri kereta 12 volt lithium ion. Jadi kalau awak ingat bateri 12 volt yang AGM ni mahal, 1000 lebih 2000, yang lithium ion ni saya rasa kalau tak ada 4-5000, tak dia lah, memang harga dia antara 4-5000, tapi ianya lebih tahan lama dan lebih boleh provide constant high power draw dan juga boleh provide high power just one shot untuk starting dan tak ada masalah. Dia memang digunakan untuk drive motor bila kereta elektrik. So ini penyelesaian yang akan datang lah. Tesla sudah mula menggunakan lithium ion untuk bateri 12 volt mereka, dan company-company macam Porsche dan mungkin Ferrari mungkin dah start mulakan gunakan dah. Mitos yang keenam ni tentang kereta moden ni lah. Kereta-kereta moden ni orang kata tak boleh jump start. Betul ke? Ni memang ada risiko dia sebenarnya. Disebabkan kereta-kereta baru ni macam saya cakap tadi, ianya sensitif pada voltan. Jadi selalunya bila kita jump start kereta, apa yang kita lakukan lah, kita bawa masuk kereta yang elok ni, engine starting, kita plug bateri, jumper cable kat bateri kereta yang hidup tu, dan kemudian kita pasangkan kepada kereta yang bateri lemah tadi tu. Tapi bila kita pasangkan, bila kita temukan kali pertama,
circuit tadi tu nak lengkapkan litar untuk kereta lama dan kereta bateri lemah dengan bateri kuat tu, rintangan akan meningkat lah. Jadi bila rintangan tu meningkat, kita belajar dulu fiziknya VIR, segitiga elektrik tu, bila rintangan meningkat, voltan akan naik. Of course benda ni semua akan stabilize balik lah, tapi that spike in voltage tu akan mungkin naik sampai setinggi, mengikut technician lah, dia kata 15 volt lebih, 15 volt lebih lah, 15,5 volt, kadang-kadang lebih naik. Dan ini mungkin akan menyebabkan masalah kepada sistem elektronik, takut dia nanti short circuit ke, terbakar ke, atau apa-apa masalah lah. So antara cara untuk charging ataupun jump start kereta baru, terutamanya kereta yang dibina lepas pada tahun 2000, ialah caranya dengan kita jangan hidupkan kereta ni. Kereta ni datang dah mati dah. Nak cabut bateri tak boleh, kereta moden ni cabut bateri kan macam-macam lain masalah kan. So biar dia kat situ, sambungkan bateri yang dalam kereta ni tadi pergi ke sana, tapi enjin yang hidup. Tapi masalahnya bila kita buat macam tu, kita boleh try 2-3 kali je lah. Lepas tu takut bateri ni pula lemah kan. So penyelesaian yang lebih baik untuk kereta-kereta moden lepas tahun 2000 ni ialah kita beli power bank untuk jump start kereta. Ada jual di kedai-kedai phone pun ada, saya rasa dalam 100 lebih, RM200. So belilah, itu lebih selamat untuk kereta awak. Dan juga kalau nak tolong orang pun, ini lebih selamat lagi. Awak tahu kan, kereta-kereta moden ni tak boleh cabut dia punya bateri tau. Kalau cabut dia punya bateri, nanti semua sistem dalam tu mati. Nanti macam-macam nak kena reset, lagi kecoh, lagi mahal, lagi susah pening kepala. Kadang-kadang dah pasang balik kan, dia tak mau start pula. Kalau awak pernah pergi tukar bateri kereta-kereta baru ni, kereta tu sampai kedai, dia tak matikan enjin, dia buka je kepala bateri, dia masuk bateri baru. Memang tak boleh cabut Kalau saya cabut, nanti ada masalah lain. Kalau tak reti buat, jangan buat. Pergilah ke kedai bateri dan suruh dia orang buat. Dan yang mitos yang ketujuh ni ialah orang kata kalau bateri kita macam dah nak lemah tu kan, kalau kita dah dapat lepas kita start kan tu, kita boleh berjalan 15 minit ke, kita biar dia duduk running 15 minit dah cukup okey dah. Kalau kita setakat idle je, berhenti dia idle je, selalunya tak cukup lah 15 minit, mungkin kena lebih sikit pada tu lah. Dan kalau siang hari mungkin 15 minit tu okey kalau kita running, sebab lampu semua tak pasang. Kalau malam kita pasang semua lampu, aircon semua jalan, nak charging tu mungkin kena lebih sikit lah, mungkin setengah jam. Bukan apa, charging untuk bateri ni selalunya adalah arus yang lebihan yang dihasilkan oleh alternator kita. Jadi alternator kereta ni selalunya dia menghasilkan, katalah kereta tu memerlukan arus sekian X, alternator ni akan menghasilkan arus yang lebih banyak daripada yang diperlukan oleh kereta apabila semua sistem berjalan, dan baki tu yang digunakan untuk charge kita punya bateri. Jadi kalau kita buat malam, lebih-lebih macam lagi lampu semua menyala, arus yang ada untuk mengecas bateri tu kurang sikit lah. Itu pasal kena lebih lama sikit. Okey, sampai situ je sembang kita hari ni. Harap awak dapat maklumat yang bermanfaat tentang bateri kereta. Dan kalau ada manfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Kalau boleh, tekan butang like dan juga tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kat belakang ni saya tunjukkan macam mana nak baca bateri punya label.